warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Abdullah dan kami daripada kumpulan ke-28 memilih buku Pendidikan Inklusif di Malaysia. Tajuk yang diberikan untuk buku ini amat menarik dan perlu difahami dengan betul, iaitu Pendidikan Inklusif di Malaysia. Mungkin kebanyakan pembaca dapat meneka isi penulisan buku ini, tetapi sukar untuk merungkai makna sebenar pendidikan inklusif yang dipetik pada bahagian tajuk buku ini. Apakah sebenarnya maksud pendidikan inklusif yang mudah untuk difahami oleh semua lapisan pembaca? Penulis telah mengambil pendekatan rasional untuk mengungkap makna pendidikan inklusif melalui penulisan buku ini. Buku ini telah dikarang oleh Hishamuddin Ahmad, Siti Raimah Ali, Muhammad Nazir Muhammad Zabit, Kamal Syafi'i dan Faridah Hanim Yahya. Ianya telah diterbitkan di Malaysia oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjung Malim, Perak, Darul Rizwan, Malaysia. Cetakan ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2020. Seramai 10 orang pensyarah UPSI telah menyumbangkan idea melalui penulisan mereka berdasarkan kepakaran bidang masing-masing yang dianggap relevan dengan pendidikan inklusif. Buku Pendidikan Inklusif di Malaysia ini mempunyai ketebalan sebanyak 211 jumlah muka surat, tidak termasuk dengan bahagian kulit hadapan dan belakang buku. Ianya juga merupakan buku yang bersaiz A5 dan ditulis menggunakan tulisan Times New Roman bersaiz 12 hingga 16, termasuklah pada bahagian subtopik dan tajuk pada bahagian buku ini. Konsep kulit hadapan buku Pendidikan Inklusif di Malaysia ini menggambarkan simbol ketidakupayaan dengan menggunakan bahagian permukaan kulit buku berwarna biru, serta terdapat gambar sekolah dengan tanda yang menggambarkan kekurangan upaya seseorang. Pada bahagian kulit belakang pula telah menerangkan dengan lebih ringkas mengenai penekanan yang diberikan melalui buku ini. Setiap buku yang dihasilkan pasti ada kebaikan dan kekurangannya. Begitu juga dengan buku ini. Terdapat kekuatan buku ini yang dapat dikenal pasti. Antaranya termasuklah buku ini mempunyai pengenalan pada bahagian setiap bab. Ianya dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui terlebih dahulu kandungan setiap bab yang akan dibaca. Tambahan lagi, buku ini juga mempunyai soalan latihan dalam setiap bab mengikut tajuk dan membolehkan para pembaca menguji kefahaman mereka selepas membaca. Buku ini turut mempunyai rujukan yang membolehkan para pembaca mengenal pasti sama ada setiap ayat dan penulisan yang digunakan melalui buku ini mempunyai sumber yang bertauliah ataupun tidak. Di samping itu, buku ini juga memberi banyak manfaat serta boleh dijadikan sebagai panduan kepada sesiapa sahaja. Namun yang demikian, masih terdapat kelemahan pada bahagian buku ini. Antara kelemahannya ialah penggunaan warna yang tidak pelbagai. Buku ini hanya menggunakan satu warna sahaja, iaitu warna hitam. Penggunaan satu warna sahaja akan menimbulkan rasa mudah bosan dan tidak dapat menarik perhatian pembaca untuk fokus kepada penulisannya. Selain itu, buku ini juga turut menggunakan teknik penyampaian yang minimal, iaitu teknik pemberian yang hanya memberikan maklumat dan fakta. Kelemahan yang terakhir ialah buku ini tidak mempunyai glosari. Ianya menyukarkan pembaca untuk mencari makna perkataan yang sukar ditemui dan makna perkataan yang jarang digunakan oleh penulis. Buku Pendidikan Inklusif di Malaysia ini juga mempunyai ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri. Buku ini tidak terlalu tebal dan berat, jadi ia mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja dan tidak memerlukan ruang yang begitu besar di dalam beg untuk menyimpannya. Tambahan lagi, buku ini juga menarik perhatian kerana pada bahagian muka hadapannya
menggunakan pelbagai simbol yang cuba menarik perhatian pembaca untuk merungkap makna sebenar pendidikan inklusif itu sendiri. Penggunaan simbol-simbol tersebut membuatkan pembaca tertanya-tanya makna sebenar ketidakupayaan dan kaitannya dengan pendidikan. Ciri keistimewaan yang terakhir pada buku ini ialah pelbagai maklumat mengenai pendidikan inklusif dapat dimuatkan melalui satu buku sahaja. Ianya dapat memudahkan pembaca untuk mencari maklumat yang diperlukan berkaitan dengan pendidikan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Daud akan meneruskan ulasan dengan membincangkan isi kandungan yang terdapat dalam buku Pendidikan Inklusif di Malaysia. Isi kandungan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui penghasilan buku ini ialah dengan bertujuan untuk menjadikannya sebagai sebuah buku rujukan utama bagi khusus pendidikan inklusif di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk memudahkan pelajar maupun pensyarah yang mengambil kursus tersebut. Aspek-aspek atau unit utama yang diketengahkan dalam buku ini adalah tentang pendedahan murid berkeperluan khas, berkefusian rendah, berkefusian sederhana, berkefusian tinggi dan ketidakupayaan pelbagai. Apa yang menarik minat pembaca bagi buku Pendidikan Inklusif di Malaysia dari segi isi kandungan adalah kaedah yang digunakan oleh penulis. Sebagai contoh, penulis menggunakan kaedah unit atau pecahan mengikut bahagian bagi mengasingkan setiap penyampaian inti yang ingin disampaikan. Penulis telah membahagikan isi kandungan buku ini kepada 10 unit topik utama dan secara keseluruhannya setiap topik yang disampaikan mudah difahami dan juga isi dapat diterima baik oleh pembaca. Sebagai contoh, unit 1 membincangkan matlamat, objektif, definisi serta pendekatan program pendidikan khas dan pendidikan inklusif oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi unit pertama, penulis menggunakan kaedah penerangan bagi menyampaikan input pengajaran kepada pembaca iaitu berkenaan topik pengenalan pendidikan inklusif. Penulis banyak memasukkan definisi dan konsep pendidikan inklusif menggunakan pelbagai sumber dan rujukan untuk memastikan pembaca faham akan maksud yang ingin disampaikan dengan tepat seperti contoh. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam program pendidikan inklusif. Pendidikan ini dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. Abdul Rahman Selamat, 1994. Penambahbaikan pertama yang perlu ditekankan adalah pada bahagian penulisan buku itu, iaitu dengan cara penghasilan buku itu yang kurang menggunakan pendekatan petermindah dalam penulisannya. Hal ini demikian kerana penggunaan petermindah sangat efektif dalam mempengaruhi tahap kefahaman seseorang individu kerana caranya yang ringkas dan padat dengan isi yang hendak disampaikan. Cara penulisan yang digunakan oleh penulis itu berbentuk esei atau karangan panjang yang mana akan menyebabkan pembaca susah untuk memahami sesuatu perkara dan tidak tertarik untuk menghabiskan bacaan mereka. Seterusnya, penambahbaikan kedua pula adalah dengan penggunaan warna dalam penghasilan buku ini. Melalui pembacaan yang dilakukan, buku Pendidikan Inklusif di Malaysia ini kurang menggunakan penggunaan warna yang menarik, sama ada dalam penulisan maupun dalam gambar rajah yang dimasukkan. Sebab buku yang mengandungi pelbagai tone warna atau pelbagai jenis warna yang menarik di dalamnya, mudah untuk menarik minat pembaca yang secara tidak langsung perkara itu juga mampu menceriakan dan menggembirakan mereka dengan penggunaan warna yang menarik dan pelbagai. Penambahbaikan ketiga dan juga yang terakhir adalah penulis juga boleh menambah baik buku tersebut dengan menambahkan bahagian glosori di bahagian tepi buku yang bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mencari makna perkataan yang mereka tidak tahu atau sukar untuk difahami. Hal tersebut akan memudahkan mereka dan mempercepatkan urusan kerana tidak perlu untuk membuka bahan carian lain untuk mencari makna perkataan yang tidak mereka ketahui itu.